Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Satu hari satu muka surat. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-243 insya-Allah. Kita masih lagi bersama-sama di surah Yusuf ayat yang ke-64 sehingga ayat yang ke-69 pada kali ini. Jadi insya-Allah seperti biasa insya-Allah dimohonkan kepada semua sahabat-sahabat yang berada bersama dengan kita pada kali ini untuk memberi feedback suara dan juga gambar insya-Allah. Moga-moga tak ada masalah pagi ini. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran kepada kita dengan usaha kita yang sedikit ini untuk cuba untuk memahami Al-Quran, mendengar sedikit daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam muka surat ini insya-Allah pada hari ini. Seperti biasa juga saya insya-Allah minta kepada semua yang berada, jika sekiranya mempunyai kemudahan, minta maaf, kemudahan untuk membuka mushaf, kita teliti sama-sama, kita baca sama-sama, insya-Allah kita tengok sama-sama apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini. Insya-Allah hari ini kita akan tengok kisah Nabi Yusuf seterusnya. Iaitu kita telah sampai kepada sesi pada sebelum daripada ni, muka surat 242, iaitu adik-beradik Nabi Yusuf, itu abang-abang lah, abang-abang Nabi Yusuf ni telah balik ke Kanaan dan mereka telah meminta daripada ayah mereka untuk membawa Benyamin, iaitu adik-beradik seibu sebapa dengan Nabi Yusuf AS. Jadi kita telah ceritakan sebelum daripada ni bahawa anak Nabi Yaqub ni ada 12 orang, dua iaitu Yusuf dan juga Benyamin ni adalah satu ayah satu ibu. Dan kemudian yang 10 lagi ni ialah ibu yang lain daripada Nabi Yusuf tapi ayah yang sama, iaitu anak Nabi Yaqub juga. Jadi mereka ni telah pergi ke Mesir kerana untuk mendapatkan makanan apabila mereka ni mengetahui bahawa di Mesir masih ada makanan dan dijual makanan kepada orang ramai yang datang, walaupun datang daripada jauh tapi dengan syarat dibayar. Tetapi Nabi Yusuf telah buat plan dia, iaitu Nabi Yusuf minta kalau kamu ni tahun depan nak lagi makanan ni, kamu mesti bawa adik kamu, iaitu Benyamin tu yang kamu ceritakan kepada aku sebagaimana telah kita baca sebelum daripada ni. Jadi abang-abang Nabi Yusuf ni balik ke Kanaan berjumpa dengan Nabi Yaqub AS. Dia beritahu bahawa menteri negeri Mesir minta bawa adik ni untuk dapatkan makanan tu sekali. Jadi sekarang kita sampai kepada cerita mereka telah minta lah kepada Nabi Yaqub ni supaya tahun depan kami nak bawa adik ni untuk dapatkan makanan. Dan mereka pun ceritalah raja tu baik dan sebagainya. Jadi Nabi Yusuf telah plan, dia telah letakkan iaitu duit-duit yang sepatutnya dibayar kepada menteri ni, iaitu Yusuf lah, untuk makanan tu diletakkan dalam beg mereka sendiri, iaitu semasa mereka pulang, tanpa disedari oleh adik-beradik Nabi Yusuf ni. Jadi cerita ni kita sampai ke situ, kita akan baca pada hari ini pada ayat yang ke-64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Sadaqallahul azim. Ayat ni kita baca ialah qala, iaitu berkatalah Nabi Yaqub di sini, Nabi Yaqub berkata di sini, qala hal amanukum, adakah aku ni boleh percaya? Kalau ikut hal ni maknanya adakah, tapi ikut sini ialah aku tidak percaya. Kata tafsir jalan lain, dia kata ialah ma amanukum alaih, dia kata aku tak percaya kepada kamu semua ni. Sebab apa Nabi Yaqub ni tak percaya kepada inilah yang 10 orang ni, adik-beradik anak-anak dia juga sebenarnya kan. Dia kata, jadi dia kata aku tak percaya kepada kamu ni illa kama amintukum amintukum ala akhihi, sebagaimana aku dulu dia kata
pernah percayalah kepada kamu. Ala akhihi maknanya kepada Yusuf lah, maknanya kan Yusuf dulu, masa Yusuf dulu aku percaya macam ni lah kepada kamu, tapi sekarang apa yang kamu buat kepada Yusuf? Kamu kata dia dimakan oleh serigala lah, kemudian kamu tipu aku lah, bawa baju lah, baju ni berdarah tapi sebenarnya bukan darah Yusuf, baju ni tak koyak, macam mana boleh berdarah tapi tak koyak, dan sebagainya. Jadi kita sebut di sini bahawa Nabi Yaqub berkata, aku tak percaya dah kepada kamu ni. Hal amanukum alaihi illa, melainkan kama amintukum ala akhihi min qablu sebelum daripada ni, min qablu. Fallahu, jadi pada masa itulah dia kata fallahu khairun hafiza. Kata Nabi Yaqub alaihi salam, Allah lah sebenarnya yang sebaik-baik penjaga. Hafiza di sini ada dua qiraat, ada dua bacaan dalam tafsir. Dalam tafsir sebut bahawa ada dua qiraat dalam ayat ni. Dia kata satunya yang kita baca biasa, iaitu fallahu khairun hafiza. Ada satu lagi bacaan dia baca macam ni kan, fallahu khairun hifza. Hifza dengan hafiza, ada dua bacaan itu. Jadi maknanya tak lari insya-Allah, iaitu nak mengatakan Nabi Yaqub beritahu kepada anak-anak dia ni, Allah lah sebaik-baik penjaga, kamu semua ni macam tak boleh harap lah kan. Tapi dia katakan dalam tafsir, dia kata bila Nabi Yaqub ni berkata macam tu kepada anak-anak dia, jadi macam dia marahlah kepada anak-anak ni, kamu ni bukan boleh jaga adik-adik kamu ni kan, aku beri amanah kepada kamu nanti, Allah yang sebenarnya baik penjaga, kamu ni tak boleh jaga, gitu. Jadi dia katakan lepas daripada kata macam tu, dia marah tu, lepas tu dia macam tarik, macam sedih lah kan. Jadi dia nak pujuk balik anak-anak dia ni, dia pun berkata wa huwa arhamur rahimin. Tapi Allah tu maha arhamur rahimin, maknanya yang paling penyayang daripada yang penyayang. Maknanya kalau adalah makhluk ni yang penyayang, yang sayang, yang ni, tapi Allah Ta'ala tu lebih lagi daripada itu semua. Jadi itu wahwa arhamur rahimin. Kita sampai sekarang ni, kita tengok pula ayat yang ke-65 selepas daripada tu kan. Jadi kisahnya, jadi dia marah-marah kepada inilah anak-anak dia ni, dan selepas daripada tu maka, tapi kemudian dia pujuk sikit lah kan ni cerita ni panjang, tapi kita baca pendek yang Allah Ta'ala cerita pun sini kan. Jadi kemudian walamma fatahu, apabila mereka semua ni, jadi ni maknanya barang pun tak buka lagi, duduk atas unta lagi ni, dah cerita dah, makna tak sabarnya mereka nak cerita kepada ayah dia kan, nak bawa lah semua. Nak cerita apa? Nak cerita baiknya raja ni kan, negeri Mesir ni kan, dia ni beri makanan pada kita. Kemudian nak cerita lagi, walamma fatahu, bila mereka buka barang-barang mereka ni, mata'ahum, walamma fatahu mata'ahum, apabila mereka buka barang-barang mereka daripada unta ni, kalau ikutnya maknanya ada 10 lah kan, 10 unta. Mereka buka, wajadu bida'atahum ruddat ilaihim, mereka tiba-tiba mendapati, wajadu bida'atahum, bida'ah sini ialah maknanya ialah barang-barang mereka, iaitu maksudnya bukan barang mereka yang mereka dapat daripada negeri Mesir ni, tapi maksudnya ialah sepatutnya duit, iaitu dirham-dirham yang kita baca sebelum daripada ni, dirham-dirham yang sepatutnya mereka bayar untuk beli makanan kepada Raja Mesir tu, tiba-tiba dikembalikan kepada mereka. Bida'atahum ruddat ilaihim, dikembalikan. Jadi maknanya duit kita ada kat sini pula, ada, patutnya kita bayar kepada mereka ni. Jadi qalu ya abana, pada masa tu mereka pun berkata, ya abana, wahai ayah kami, dia kata, mana beri, dia kata, apa lagi yang kita nak? Mana beri tu, apa yang kita nak lagi? Kalau ikutnya, apa ni, raja ni macam baik sangat ya ayahku, mereka katakan, wahai ayah, baik sangat ni raja ni, mana beri, apa ni nak lagi ni kan. Maknanya sinilah nak mengukuhkan lagi dakwaan mereka bahawa sebenarnya ialah mereka ni memang jumpa dengan Raja Mesir tu, dan mereka ni memang betul-betul raja tu baik. Tengokkan duit kita pun dikembalikan, dibagi balik pada kita. Qalu ya abana, mana beri, apa yang kita nak lagi? Hazihi bida'atuna ruddat ilaina. Tengok, ya ayah, dia kata duit-duit kita pun dia kembalikan semula kepada kita, dia beri balik pada kita. Ya Allah. Itulah. Jadi sekarang ni kita kata kita proses pujukan daripada anak-anak Nabi Yaqub ni kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Nak kata bahawa raja tu baik dan sebagainya, mereka ni maknanya tak puas hati, nak lagi kan, nak bawa juga adik dia ni Benyamin ini untuk dibawa bersama ke negeri Mesir. Jadi wanamiru ahlana, tengok tu mereka pujuk lagi, mereka kata bahawa duit kita dapat balik. Kemudian wanamiru ahlana, namir tu maknanya ialah makanan kita dapat ni, ahlana kita dapat beri kepada family kita, maknanya kita dapatkan makanan. Wanamiru maknanya kita dapatkan makanan tu,
ahlana, untuk diberi makan kepada keluarga kita. Makanan pun dapat, duit pun dapat balik. Wa nahfazu akhana. Oleh kerana tu ya Allah, ya ayahku, ya ayah kami, dia kata kami akan jaga akhana ni, saudara kami ni, adik kami ni kan, iaitu Benyamin ni. Maknanya dia pusing cerita pasal ni, cerita ialah nak bawa adik itu lagi, kami tolong jaga adik kami ni. Wa nazdadu kaila ba'ir. Kalau kami bawa adik, dia kata adik ni, kita akan dapat nazdad, makna tambah kaila ba'ir, tanggungan yang dibawa oleh ba'ir itu unta. Jadi maknanya kalau pergi kita bawa seorang lagi adik kita ni, kita akan dapat 11. Sebab kita dah 10, kalau kita bawa adik seorang lagi, kita dapat 11. Pak Raja tak akan beri, melainkan ikut bilangan kita. Jadi wa nazdadu kaila ba'in, kita akan dapat tambahan apa yang dibawa oleh unta. Jadi zalika kailun yasir. Mereka kata zalika kailun yasir. Dia kata benda ni dia kata simple je kepada raja tu. Sebab Raja Mesir ni sangat baik, dia kata. Kalau kita bawa, dia akan bagi punya. Itulah pujuk ayat ni. Zalika kailun yasir. Benda tu mudah saja bagi raja, dia kata. Seterusnya ialah kita tengok ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-66. Ni maknanya proses yang kita baca ni ialah proses pujukan ni. Pujuk memujuk lah kan. Dialog di antara Nabi Yaqub alaihissalam dengan anak dia yang 10 orang ni kan. Nak pujuk lagi. Kalau kita ikutlah pada masa tu, maknanya Benyamin ni dah besar lah kan. Dah besar dah. Tapi maknanya sayangnya Nabi Yaqub ni kepada Benyamin ini, dah Yusuf dah tak ada dah. Jadi dia susah nak melepaskan, walaupun dah besar dah. Ayat 66, qala, berkatalah. Jadi setelah daripada anak-anak dia nak pujuk ni, maka berkatalah Nabi Yaqub kepada anak-anak dia. Dia kata apa? Dia kata qala lan ursilahu ma'akum. Aku tak akan lepaskan. Ursil maknanya lepaskan. Aku selama-lamanya, kalau ikut dalam ayat ni kan, lan tu maknanya kita tengok sini kan, lan sini maknanya ialah selama-lamanya tidak akan. Ursilahu, aku akan lepaskan ma'akum, bersama dengan kamu. Aku tak akan berilah dia ikut kamu ni. Dia sayang ni, tak nak bagi kan, takutnya dia buat macam Yusuf pula kan. Jadi kalau ikut cerita dia lah kan, dalam tafsir kata selepas daripada Yusuf tak ada ni, adik dia ni Benyamin pula dibuli pula oleh 10 orang abang dia ni. Dia pula jadi mangsa dan yang tak ada lah. Tu cerita dia maknanya kan. Sebab itulah maknanya seolah-olah macam kita akan baca nanti kan ayat di bawah ni kan, bagaimana Nabi Yusuf ni cerita kepada kepada abang dia lah Benyamin, abang dia. Sebab Yusuf ni adalah the last, anak yang paling bongsu. Jadi kira abang anak yang ke-11 Jadi maknanya selepas daripada Yusuf ni tak ada, dah hilang dah. Dah pergi ke negeri Mesir ni semua kan. Dah hilang lah kira daripada family tu. Dia pula dibuli lah kan. Maknanya hidup tu macam terseksa. Sebab tu ayah dia tu jaga sangat ni kan. Jadi sekarang ni kita cerita, dia kata aku tak akan lepaskan lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni, dengan syarat satu saja. Dengan syarat iaitu tu'tuni mausiqan min Allah. Kamu beri kepada aku mausik. Mausik ni maknanya janji. Min Allah maknanya iaitu dengan menyebut nama Allah. Bersumpah dengan menyebut nama Allah bahawa kamu akan bawa balik semula adik kamu ni kepada aku. Tu tak nak macam dulu dah. Latak iaitu apa? Sumpah dia apa? Sumpah dengan nama Allah tu, berjanji dengan nama Allah, mausiqan min Allah. Kemudian dia kata latak tunnani bih. Tunnani bih, kamu akan bawa kepada aku semula ni Benyamin ni, illa an yuhata bikum, melainkanlah dia ada jugalah sebut melainkanlah kamu ni yuhata ni kalau ikut asal maknanya ialah dikepung maknanya. Dikepung ni. Jadi ulama tafsir kata sama ada kamu dibunuh ataupun kamu dah memang tak boleh nak lawan dah, tak boleh lawan dah, terpaksa jugalah, makna terlepas Benyamin itu tak boleh apa kan. Tak boleh kita tak boleh nak kata apalah kan. Tapi dia nak katanya sini ialah bahawa maknanya ialah kalaulah kalau dalam keadaan biasa kamu jangan buat masalah. Kamu nak kata gini lah Benyamin, tak nak. Kamu mesti janji dengan aku, kata Nabi Yaqub alaihissalam kepada abang-abang dia ni. Jadi seterusnya dia kata itu ayyuhatabikum, kamu ni semua dibunuh ke, jadi maknanya nak buat macam mana kan, kamu ni dan kamu atau dikepung, kamu dirampas, kamu dah tak boleh nak lawan kan gitu. Falamma atauhu mawthiqahum, jadi apabila
anak-anak dia ni 10 orang ni kan atauhu membawalah mausiqahum, maknanya janji mereka. Jadi mereka setelah daripada minta janji itu, jadi mereka pun berjanjilah kepada Nabi Yaqub alaihi salam, qala Allahu ala ma naqulu wakil. Jadi digunakan perkataan ni ialah maknanya kita semua apa di atas apa yang kita janji ni, ala ma naqul ni aku cakap, kau cakap, kamu semua cakap, 10 orang ni syahid, wakil. Wakil tu maknanya ialah menjadi wakil, kita serahkan kepada Allah. Allah jadi saksi di atas apa yang kita ni. Jadi itu janjilah anak Nabi Yaqub dengan Nabi Yaqub alaihissalam. Mereka telah beri buat janji dengan nama Allah dan kemudian serahkan ke atas ala wallahu qala Allahu ala ma naqulu wakil. Kemudian ayat yang ke-67, kita tengok ayat yang ke-67. Allah cerita lagi. Jadi Nabi Yaqub pun berkata, waqala ya baniya, dia kata, ya baniya, wahai anak-anakku. Sekarang ni okeylah, dah setuju semua bahawa Benyamin ni akan dibawa. Jadi mereka pun start nak berjalan dah ceritanya. Mereka berjalan nak pergi. Sebelum berlepas pergi ni, maka Nabi Yaqub ni memberi makna nasihat lah kepada anak. Jadi macam mana kita tengokkan seorang ayah tu kan, dia sayang pada anak. Jadi dia cerita gini, nanti pergi macam ni, buat macam ni. Jadi apa nasihat dia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini, di dalam ayat ni, ayat 67 ni, surah Yusuf, dia kata, waqala ya baniya, wahai anak-anakku, dia kata, la tadkhulu min babin wahidin, jangan kamu masuk bila kamu sampai di Mesir nanti, jangan kamu masuk daripada satu pintu. Satu pintu maknanya kamu kena berpecah, maksudnya jangan serentak, sebab kamu ni sebelah orang kan nampak kamu, nampak sangat kan kalau kamu berkelompok berjalan macam ni. Jadi banyak pendapat ulama mengatakan kenapa nasihat ini why lah, maknanya kenapa nasihat ini diberikan oleh Nabi Yaqub. Ada yang kata bahawa pada masa tu kalau berjalan sekelompok ni, kemungkinan kalau ada orang semua tengok, dia akan jadi boleh satu kena sihir, boleh dikenakan sihir oleh satu. Ada yang kata nanti bahaya, sebab nanti akan ada spy, kata ni apa, grup apa ni datang nak buat apa pula sini dengan sebelah orang ni kan, satu kelompok ni kan. Jadi itu di antara sebab-sebab lah yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Kesimpulan dia ialah Nabi Yusuf ni dia nasihatkan kepada anak dia jangan masuk pintu yang satu. Sebab dia tu macam-macam sebab, sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir. Kemudian dia kata, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah kamu daripada abwab mutafarriqah, maknanya berpecah-pecah, pintu-pintu yang banyak, maknanya jangan masuk satu pintu saja. Jadi kalau kita katalah kota kan ada banyak pintu, jadi masuk pintu banyak kan, jangan masuk satu pintu saja. Gitulah maknanya. Wa ma ughni ankum minallahi min syai', tapi dia kata, Nabi Yaqub berkata kepada anak dia, tapi walau bagaimanapun aku tidak boleh menolak daripada Allah ini sesuatu benda yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makna ini adalah usaha. Jadi kita sekarang ada dua, satu usaha, satu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yaqub beritahu kepada anak-anak dia, walaupun inilah usaha kita, ini adalah usaha kita, tapi kita tak tahu apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku tak boleh ma ughni ankum minallahi min syai', min syai', daripada sesuatu, makna aku tak boleh. Sebab apa? Inil hukmu illa lillah. Sebelum daripada ni kita dah tengok kan perkara ni, iaitu kita ertinya apa ni, sepatutnya apa-apa kena serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Last kali kita usaha, tapi kita kena serahkan kepada Allah. Maknanya apa yang berlaku itulah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata sini, inil hukmu, tidak adalah ketetapan, tidak adalah apa-apa. Makna ketetapan ni, ketetapan kemungkinan juga ketetapan hukum, tidak boleh kita ikut selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kita kena ikut Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak untuk menetapkan satu benda, sama ada menetapkan kejadian ke, ataupun menetapkan undang-undang ke, menetapkan peraturan ke, menetapkan apa-apa, ayat ini terpakai. Jadi inil hukmu, ini itu makna, ini itu makna, in tu maknanya ialah tidak ada, makna inil hukmu illa lillah, tidak adalah ketetapan hukum baik buruk ke kan, ataupun qada dan semuanya, melainkan illa lillah, melainkan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Nabi Yaqub mengajar kepada anak-anak dia kan perkara-perkara ni. Kemudian alaihi tawakkaltu, aku hanya bertawakal kepada Allah. Jadi last kali kita bertawakal kepada Allah setelah daripada kita berusaha. Nampak? Jadi maknanya masuk pintu macam-macam tu adalah usaha. Kemudian tapi last kali kita tak tahu apa ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Allah Taala tetap macam ni, kita usaha macam ni kan. Jadi kita tahu apa yang Allah Taala tetapkan itulah yang terbaik. Jadi inni alaihi tawakkaltu, aku bertawakal kepadanya, wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun, dan orang-orang yang nak bertawakal dia akan tawakallah kepada Allah. Alaihi
makna ke atasnya, padanya saja, pada Allah Ta'ala sajalah hendaklah kita ini bertawakal kepada Allah, iaitu tidak boleh bertawakal kepada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya kita akan tengok pula tu, iaitu ayat seterusnya, iaitu ayat sampai kepada mereka pun sekarang ni mereka dah berjalan tinggalkan negeri Kanaan mereka tu, kemudian sampailah ke negeri Mesir. Walamma dakhalu, apabila mereka masuk ke dalam negeri Mesir ni, min haitsu amarahum abuhum, mengikut cara yang telah diminta oleh ayah mereka. Maknanya mereka sekarang pergi sebelah orang lah, dengan Benyamin sekali. Tinggallah Nabi Yaqub di kampung sana, di Kanaan. Jadi sampai ke negeri Mesir, mereka pun masuklah kepada negeri Mesir tu, min haitsu amarahum abuhum, mengikut apa yang dinasihatkan oleh ayah mereka. Mengikut seperti yang dinasihatkan oleh ayah mereka, abuhum. Tapi apa yang berlaku? Maka na yughni anhum min Allah min syai'. Allah Ta'ala kata, apa-apa usaha mereka itu tidak langsung, tidak dapat pun menghalang apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma yughni maknanya kalau ikut asal, maka na yughni tidak boleh terkaya, maknanya terkaya maknanya tidak boleh mengelak. Apa yang kita usahakan adalah kita dapat pahalakan usaha kita. Tapi apa yang akan terjadi itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dia mengajak akidah sebenarnya kan. Mengajak akidah kepada kita, iaitu kita wajib berusaha mengikut apa yang telah kita fikirkan itu yang terbaik, tetapi ketetapan yang akan berlaku adalah merupakan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang terbaik juga. Itu yang terbaik apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia sebutkan kat sini, maka na yughni anhum min Allah min syai', tiada sesuatu pun yang dapat menghalang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengikut ketetapannya, illa hajatan fi nafsi Yaqub, melainkan apa yang disebutkan oleh Yaqub itu illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha, iaitu Yaqub ni dia memberitahu kepada anak-anak dia tu, dia mengajar kepada anak-anak dia, itu adalah merupakan usaha dia, yang merupakan apa yang ada dalam hati dia. Jadi di sini juga kita dapat faham juga bahawa nabi-nabi sendiri, nabi-nabi, para nabi sebenarnya tidak mengetahui perkara gaib. Nabi Muhammad ke Nabi apa, kecuali apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah nabi-nabi tahu perkara gaib, nescaya lain. Nabi Sulaiman ke Nabi apa, semua tak tahu perkara gaib. Termasuk Nabi Yaqub tak tahu perkara gaib. Apa yang akan berlaku kepada anak-anak dia tak tahu. Cuma dia berusaha. Jadi sebab tu Allah Ta'ala sebut sini kan, melainkan apa yang Nabi Yaqub ceritakan kepada anak itu adalah merupakan usaha daripada Nabi Yaqub yang diceritakan kepada anak-anak dia supaya buat macam ni, tetapi ketetapan sebenar ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, wa innahu lazu ilmin lima 'allamnahu, dia hanya mempunyai ilmu apa yang kami ajar pada dia. Jadi kalau Allah SWT tak ajar kepada dia, Nabi Yaqub pun tak tahu. Jadi Nabi Yaqub ni tahu, Nabi Yaqub ni kan, dia sebut sini nama Yaqub kan, Nabi Yaqub dia tahu kenapa? Kerana apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia. Jadi begitulah yang kita semua juga kita kena ingatkan bahawa kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak beri ilmu pada kita, kita tak akan tahu, kita tak akan dapat faham, kita tak akan dapat apa pun. Jadi kita harapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berilah ilmu yang memberi manfaat kepada kami dan manfaatkanlah ilmu yang Engkau beri kepada kami. Jadi Nabi Yaqub pun tidak tahu, Allah Ta'ala kata, melainkan apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa innahu lazu ilmin, dia mempunyai ilmu, lima 'allamnahu, dengan apa yang kami ajarkan kepadanya, kepada Yaqub. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, ramai manusia tak faham benda kan. Ramai manusia tak tahu. Tengok kan kita katakan, ramai manusia ni kan berlagak lah kan, rasa dia tahu. Dia bila dia belajar dia tahu. Allah Ta'ala boleh hilangkan. Allah Ta'ala boleh lupakan. Allah Ta'ala boleh hilangkan apa yang ada dalam kepala dia, pengetahuan dia dan sebagainya kan. Allah Ta'ala boleh, kemungkinan dia hebat tapi Allah Ta'ala accident kan, lepas tu dia lupa semua benda, ataupun dia masuk exam dia lupa semua benda kan. Jadi kita ni kena ingatkan bahawa kita ni tidak ada pengetahuan melainkan apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ramai manusia tak faham perkara ni. Siapa yang kata? Allah SWT kata, walakin aksarun nas la ya'lamun. Tapi ramai manusia tak faham perkara ini. Jadi kita tengok yang seterusnya, ayat yang terakhir pada pagi ni dalam sesi ni, iaitu ayat yang ke-69. Allah Ta'ala pun berceritalah kepada ni kan. Jadi kita tengok sedikit tadi kan, komentar kita kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap apa yang berlaku ni, apa yang itu pesanan Nabi Yaqub alaihissalam kepada anak-anak dia, tapi tengok tak berlaku. Apa yang terjadi? Bagaimana yang kita kata tak berlaku ni?
Dia harapkan bahawa anak dia Benyamin ni akan balik semula lah kan kepadanya. Tapi maknanya dia tak tahu pun, Nabi Yaqub tak tahu bahawa itu adalah Yusuf. Dan dia tak tahu pun bahawa nanti Benyamin ni tak boleh balik semula. Jadi apa yang berlaku, kita tengok. Walamma dakhalu ala Yusufa. Jadi apabila adik-beradik ni, sebelah orang ni kan, masuk semua kepada Yusuf, masuk jumpa Yusuf, awa ilaihi akhah. Istilah yang digunakan oleh Allah SWT sini, awa ni kalau ikutnya ialah menyelamatkan. Jadi Allah SWT menggunakan perkataan menyelamatkan sini, ulama tafsir kata kerana dia telah dibuli dengan dahsyatnya oleh abang-abang dia. Jadi maknanya bila awa maknanya diselamatkan. Itu makna perkataan selamat. Tapi bagaimanakah cara dia? Menurut ceritanya, menurut tafsirnya, dikatakan apabila Nabi Yusuf, mereka semua dah sampai, jadi Nabi Yusuf pun sambut mereka. Kemudian Nabi Yusuf kata, ni 10 orang ni kami selalu dah jumpa kan, yang seorang ni, yang baru sampai ni, yang sebelum ni tak jumpa lagi, marilah kita sembang-sembang. Jadi maknanya dia ajaklah masuk ke dalam satu tempat. Jadi bila masuk ke tempat tu, bila dah berpisah daripada abang-abang dia yang 10 orang ni, satu dah berpisah daripada 10 orang ni kan, pada masa itulah Nabi Yusuf pun mengatakan kata-kata ini, qala inni ana akhuk, aku ni adalah saudara kamu. Benyamin pun tak kenal sebenarnya Yusuf ni kan, sebab dah berubah dah kan, yelah jadi orang kaya dan sebagainya kan, dulu duduk kampung tu kan, tapi sekarang dah jadi orang kaya dah jadi menteri tu kan. Jadi dia kata, inni anak akhuk, aku ni saudara kamu, dia kata ni, Yusuf lah maknanya kan. Fala tabta'is, janganlah kamu sedih. Tabta'is, sedih, kenapa sedih sini? Jadi sekali lagi lah kan, tabta'is ni makna tahzan, maknanya jangan kamu sedih. Kenapa? Kerana sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahawa dia telah dianiaya lah kan, banyak kan oleh abang-abang dia ni. Jadi jangan kamu sedihlah apa yang berlaku tu, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka telah buat, iaitu adik-beradik kamu buat tu, abang-abang kamu buat pada kamu tu, jangan kamu sedihlah. Sekarang dah macam dah selesai lah cerita ni kan. Jadi sekarang ni mereka berdua lah kan, sedang bercerita, yang lain tu berpisah duduk di luar dan sebagainya kan. Tu jadi apa yang berlaku selepas daripada tu, InsyaAllah kita akan tengok kan dalam sesi kita seterusnya, InsyaAllah, iaitu muka surat 244 akan datang dalam sesi akan datang, InsyaAllah. Jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, InsyaAllah, untuk dengan kawan-kawan, dan like, komen. Jangan lupa InsyaAllah untuk follow, ajak kawan-kawan semua lagi, InsyaAllah kan. Dan sesi kita juga ini ada di dalam YouTube, InsyaAllah. Boleh pergi kepada YouTube, boleh tengok YouTube, InsyaAllah, dan boleh share ke YouTube kepada orang-orang yang sukakan YouTube, boleh tengok YouTube dan sebagainya. Jadi InsyaAllah setakat itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.